Seterusnya kita akan sambung perbincangan menarik mengenai satu universiti atau Johor di utara tanah air, USM. Ya, betul. Kita masih lagi dalam semangat merdeka ini, Terence. Tapi bila kita menyentuh mengenai merdeka ataupun kebebasan ini, kebebasan dari sudut apa dan bagaimana untuk bebas itu sebenarnya, itu yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu yang kita bawakan khas hari ini. Saya kenalkan terlebih dahulu Profesor Dato' Insinyur Dr. Abdul Rahman Muhammad, Naib Chancellor USM. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami. USM dikatakan mempunyai program-program yang berimpak tinggi serta memegang kedudukan pertama di Asia sebagai sebuah universiti yang mempunyai program sedemikian. Namun sebelum itu ingin kita berbicara tentang konsep-konsep yang ditekankan di USM dalam pada memenuhi program-program berimpak tinggi yang disebutkan tadi. Apakah yang menjadi keutamaan? Ya, terima kasih. Sebenarnya USM ini pada tahun 2008 kita telah diberi taraf APEX, Accelerated Program for Excellence, dan wawasan kita untuk APEX agenda ini kita ingin menjadi sebuah universiti yang berteraskan kepada penyelidikan, intensif penyelidikan, tetapi pada masa yang sama penyelidikan itu harus merentas bidang dan ada dua golongan yang ingin kita bantu dalam agenda itu. Yang pertama ialah bakat untuk masa hadapan. Kita ingin memperkasakannya. Dan yang kedua, kita ingin mengupayakan golongan yang ke bawah agar sosio-ekonomi mereka boleh ditambah baik. Jadi dalam dua agenda itu, semua aktiviti USM berarah atau terarah ke arah itu, iaitu membantu mereka-mereka sama ada di dalam, pelajar-pelajar kita, dan juga mereka yang di luar sana, komuniti kita. Kalau kita menyentuh mengenai merdeka, seperti mana saya katakan tadi, ianya satu kebebasan. Dan kalau kita lihat, negara kita juga ingin menuju kepada sifar miskin 2023, ini miskin yang tegar. Jadi bagaimana sebenarnya USM melihat, sebab ini juga termasuk dalam kelestarian ataupun SDG 1 dan juga 2. Jadi bagaimana USM? Ya, sebenarnya kalau kita lihat SDG ataupun yang dipanggil matlamat SDG itu, dia ada 17. Tapi 5 yang pertama itu adalah berkaitan dengan keadaan sosial masyarakat ataupun keadaan ekonomi dan sebagainya. Yang pertama dipanggil tidak ada kemiskinan. Yang kedua kelaparan sifar ataupun zero hunger. Jadi kedua-dua ini adalah satu benda yang sangat penting. Kemiskinan adalah satu perkara yang perlu keluarkan semua masyarakat daripada kemiskinan, terutama daripada kita ini yang telah merdeka selama 66 tahun. Jadi kalau kita lihat pada tahun 70-an, awal 70-an, kadar kemiskinannya melebihi 50%, 52%. Tetapi pada tahun 2022, sekarang ini kemiskinannya hanya 7% saja. Dia ada 3 jenis kemiskinan. Kemiskinan dalam bandar, kemiskinan luar bandar dan kemiskinan tegar. Yang tegar itu hanya 1% saja di Malaysia. Sedangkan di dalam secara keseluruhannya di dunia ini 10% daripada jumlah penduduknya adalah keadaan miskin tegar. Walaupun kita hanya 1%, tapi USM ingin memastikan juga supaya ianya boleh disifarkan menjelang hujung tahun ini. Jadi beberapa program yang kita buat ialah ke arah itu. Jadi Yang Amat Perdana Menteri telah menyuarakan hasrat menoktahkan miskin tegar dalam tahun ini juga. Jadi ini merupakan satu cabaran kepada seluruh rakyat Malaysia, semua agensi-agensi dan juga institusi pengajian tinggi untuk terlibat sama dalam melaksanakan hasrat ini. Bagaimana USM memastikan bahawa program-program yang telah pun dikenal pasti ini dapat berkekalan, self-sustaining? Ya, dia sebenarnya kita melihat bagaimana ingin membasmikan kemiskinan ini melalui dua kaedah. Satu ialah membantu masyarakat dari segi ekonominya. Kita kata keusahawanan. Tetapi kita bukan melihat pada keusahawanan, tapi melihat bagaimana nak membina sesuatu komuniti itu dengan sesuatu produk. Yang kedua dari segi pendidikan. Jadi yang pertama yang ini dari segi membasmi kemiskinan di dalam komuniti, kita mengenal pasti potensi komuniti tersebut. Bersama dengan agensi kerajaan yang lain seperti Teraju, Yayasan Hasanah, ECER, NCER, mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Kemudian bagaimana kita membantu
mengupayakan masyarakat itu dalam bidang tersebut. Contohnya katalah dia membuat lada hitam. Sebelum ini dia mengambil masa yang lama, kualitinya tidak begitu baik dan sebagainya. Jadi USM masuk secara berpasukan daripada awal sampai akhirnya kita melihat apa masalah-masalah yang dihadapi dan masalah ini diselesaikan melalui penyelidikan yang telah dilakukan di dalam USM. Jadi beberapa pensyarah kita melibat sama. Jadi produk-produk yang telah dikeluarkan seperti gula apung, madu kelulu, lada hitam bukan saja mencapai kualiti yang dikendaki tetapi yang telah dijual di luar negara sekarang. Seperti di Amerika Syarikat, di Jepun, di Australia dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung kita telah membantu masyarakat ini untuk mendapat pendapatan yang kita katakan setiap bulan mereka mendapat. Jadi contohnya dalam kelulu sebagai contohnya ada yang mendapat daripada 1,500 sebulan sehingga RM7,000 sebulan. Setiap peserta yang memasuki program tersebut. Jadi ini juga kita panggil dia mampan sebab apa yang kita lakukan ialah selepas mereka ini melakukannya, kita memastikan sebelum kita keluar daripada program tersebut, mereka akan meneruskannya. Yang ini yang lebih penting. Jadi dia bukannya berbentuk sekali buat sahaja, tapi dianya berterusan. Dan bilangan mereka yang telah terlibat seperti program ini dah melebihi sebenarnya sejak 3 tahun yang lepas, melebihi 10,000 peserta. Jadi bilangannya bertambah dari semasa ke semasa. Saya tertarik dengan apa Prof. Datuk katakan seperti tadi, iaitu mengenai penyelidik di USM. Kerana apa jua masalah yang berlaku dalam negara, untuk menyelesaikan sesuatu itu perlu adanya data dan juga fakta yang tepat. Jadi bagaimana sebenarnya peranan USM, khususnya penyelidik daripada USM ini memainkan peranan untuk mendapatkan data dan juga fakta ini? Dia sebenarnya melalui Kementerian Pendidikan Tinggi dan sebagainya, banyak geran telah diberikan. Geran-geran ini adalah melakukan penyelidikan. Jadi dia ada beberapa output yang kita boleh katakan. Yang pertama dari segi penerbitan, bakat, PhD, master dan sebagainya. Tetapi ianya juga boleh diteruskan lagi. Bagaimana ilmu yang telah dicipta ini ataupun yang telah dihasilkan ini dapat memanfaatkan masyarakat. Jadi kita nak mengilmukan masyarakat. Kita di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, kita ingin berkongsi ilmu yang telah kita buat supaya dapat diberi manfaat atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi ilmu-ilmu ini berdasarkan pada kajian saintifik sebenarnya. Jadi ilmu-ilmu ini bila diturunkan pada masyarakat dan masyarakat memahaminya, ini akan membantu mereka di dalam mendapatkan ataupun dari segi memberi hasil yang lebih lumayan daripada ekonomi, dari segi aktiviti ekonomi mereka. Jadi setelah USM berpengalaman dalam isu-isu seperti ini, adakah USM mampu untuk membantu kerajaan negeri, kerajaan pusat untuk mengubah dan mengatur polisi dan strategi bagi membasmi kemiskinan? Ya, kita ada beberapa pusat. Yang pertama adalah kita panggil Pusat Penyelidikan Dasar. Mereka yang membuat kajian terhadap apa yang diperlukan, keadaan masyarakat, kemiskinan dan sebagainya. Kita ada Pusat Kajian Wanita dan Janda dan juga melihat bagaimana. Jadi berdasarkan fakta ataupun penemuan kajian-kajian ini, kita membuat atau memberi saranan kepada kementerian ataupun kerajaan bagaimana, apakah aktiviti ataupun apakah intervensi yang sesuai dilakukan untuk memastikan perkara-perkara jika ada isu dan sebagainya boleh diselesaikan. Jadi contohnya adalah bagaimana kita melihat satu lagi pendidikan. Ramai pelajar-pelajar di kalangan B40 dan sebagainya mungkin tidak mementingkan pendidikan semasa tingkatan 4 dan 5. Jadi kita melakukannya bersama dengan beberapa agensi kerajaan seperti NCIA dan sebagainya. Dan di mana kita melihat satu kesnya sekarang ini, daripada 2,100 pelajar sekolah yang kita ambil, yang lulus di SPM-nya melebihi 99%. Berbanding jika tidak ada intervensi, mungkin 50% sahaja yang boleh lulus. Jadi kita melihat kes itu secara lebih mendalam dan menyelesaikannya seperti apa yang diperlukan. Jadi dia tidak ada satu kaedah untuk menyelesaikan semua masalah.
Jadi kita menyelesaikan berdasarkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Tidak ada satu kaedah yang boleh menyelesaikan semua masalah. Ya, dan juga semua perancangan itu tidak boleh dilakukan bersendirian. Ianya memerlukan kolaborasi daripada semua pihak. Jadi bagaimana USM bekerjasama dengan pihak-pihak khususnya pemegang taruh di Malaysia ini untuk bersama-sama merealisasikan segala yang telah pun dirancang oleh pihak USM. Okey, USM banyak bekerjasama terutama sekali dengan agensi kerajaan seperti Teraju, Yayasan Petronas, Kementerian Kewangan, pihak berkuasa Koridor Utara, ECR dan sebagainya. Jadi peruntukan biasanya datang daripada mereka. Tetapi program itu dilaksanakan oleh USM bersama dengan mereka. Jadi USM mendapat dana untuk membantu yang menjalankan program seperti ini. Dan USM sendiri yang menentukan hasilnya, bagaimana yang diperlukan, dan kita memastikan bahawa matlamat atau objektif yang telah ditetapkan itu dapat dipenuhi. Walaupun sebenarnya topik yang kita bincangkan ni adalah bersasar pada impak USM. Namun ingin saya tanya kepada Prof, kerana USM masih sebuah universiti, apakah kesan ataupun kebaikan yang diterima oleh pelajar-pelajar universiti daripada program-program yang sedang dibangunkan dan telah pun dibangunkan sejak tahun 2008? Okey, dia program seperti saya sebut tadi, kalau kita lihat SDG ni, kemiskinan dan sebagainya, dia ada dua golongan. Yang pertama, mereka yang di dalam kampus atau pelajar-pelajar kita ataupun staf kita, dan satu lagi komuniti di sana. Yang apa yang kita lakukan, yang pertama kita memastikan bahawa staf ataupun pelajar kita itu juga kita lakukan berbagai program terhadap memastikan bahawa mereka tidak menghadapi masalah dari segi kelaparan dan sebagainya. Jadi kita ada banyak program di situ. Dan yang di luar sana tadi, kita melibatkan pelajar kita. Contohnya tadi dalam pendidikan. Jadi yang menjadi tutor, yang menjadi mereka-mereka yang memberi tuition dan sebagainya, itu adalah pelajar-pelajar kita. Dan mereka dibayar untuk membantu walaupun sedikit. Jadi secara tidak langsung mereka diberi beberapa kemudahan dan juga diberi pendedahan tentang apa yang berlaku di luar sana. Ya, pada mana kita menitik beratkan mengenai SDG ini, kelestarian, tapi kita tidak boleh tinggalkan teknologi. Kerana dalam sektor pendidikan, teknologi sangat penting. Apatah lagi sekarang dengan kemunculannya AI, dan dalam AI ada pula ChatGPT yang semakin disebut-sebut di kalangan para pelajar sekarang ini. Bagaimana USM melihat dan juga sama-sama mengangkat juga teknologi ini untuk menaikkan lagi nama USM di mata dunia? Sebenarnya teknologi AI dan sebagainya ini telah pun berlaku berapa lama dahulu. Cumanya ia tidak digunakan sepenuhnya. Jadi kita memang ada pakar-pakar kita dalam bidang ini, terutama sekali dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebab sekarang ni AI ini boleh dijadikan sebagai sumber untuk pelajar dan sebagainya. Dan kita perlu memberi peluang dan ruang kepada mereka untuk menggunakannya. Dan AI ini sebenarnya bagi kita hanya sebagai satu tool, satu alat. Sedangkan ilmu itu perlu lagi disebar luas ataupun dipelajari daripada seorang pensyarah atau profesor kepada pelajarnya. Itu perlu diteruskan. Cumanya kaedah, penggunaan bahan, sumber dan sebagainya berubah dari semasa ke semasa. Tetapi kalau dalam bidang penyelidikan, masih lagi ianya memerlukan pengetahuan dari segi penyelidikan dan sebagainya, perlu diturunkan secara langsung kepada pelajar. Dan ChatGPT dan sebagainya ini hanya untuk memudahkan pelajar itu memahami apa yang diajar sahaja. Itulah sebenarnya merdeka, iaitu bebas daripada stigma yang mengatakan bahawa AI itu akan menggantikan. Tapi sebenarnya dia bukan menggantikan, tapi ianya hanyalah memudahkan kehidupan kita. Tapi itu perbincangan untuk hari lain. Sambung lagi? Sambung lagi. Banyak isu di situ. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Kardasuri bersama kami pagi ini. Selamat berjaya dalam mengusahakan semua program yang kita bincangkan tadi, dalam memperkasakan usaha-usaha kita bersama untuk menoktahkan kemiskinan dalam tahun ini juga. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih.